Assalamualaikum, salam Jumaat 25 Jun 2021, 16 kan 18 minit petang. Sebelum saya nak cerita pasal hari ni, nak bagi tahu dulu untuk ketiga-tiga box ni, Sistek, Ciparos dengan Go, ketiga-tiganya hancur. Saya kata Sistek ni lah, sempat juga saya jual pada 30 sen. 295 30 sen untuk setengah bit memang tak ada untung langsung. Tapi saya cuba juga tadi dan saya tunaikan janji kalau dia jadi putih saja pagi tadi terjual. Kalau ikutkan transaction 2-2 hari ni memang rugilah. Brokerage fee. Cuma yang nak kelakarnya nak cerita ni. Ni saya kata kalau boleh masuk. Ni kalau ada boleh masuk harga naik, boleh masuk harga naik. Kalau betul dia nak naik lagi, dia takkan turun bawah daripada volume ni masuk. Tapi kalau dah gaya-gaya macam ni, dah start turun. Jadi yang ni semua kencing lah. Jangan cerita yang besar ni. Ini pun sama juga lah. Tapi dah sampai target tu. Ini contoh di mana yang selalu saya ulang, kalau boleh masuk harga tu seboleh-bolehnya cuba dikekalkan. Tapi kalau tak dikekalkan, dia menambah masalah. So ni senang cerita cycle dah habis lah. So kena tunggu next cycle. Okay, untuk hari ni ada 8. Pasuk khas GOB GHM ada 8. Dan saya tak nak buat lah dia punya ni. Sebab saya nak delete lah ni. Sebab saya dah buat kat sini. Okay. Kalau kita tengok secara umum lah. Pertama, screener ni saya dah kata guna untuk waktu market jalan. Okay. Tujuan pertama dia untuk kita yang memang jenis-jenis yang waktu time cuti memang nak cuti. Sabtu Ahad tak nak buat apa-apa, dia tak ada plan apa-apa pun. Hanya market buka, katalah hari Senin buka, waktu tu lah baru nak tengok market dan tengok yang mana bergerak. Okay. Sesuai guna volume power ni. Dan ada juga orang tanya volume power ni ada berapa? Volume power ni ada satu je. Okay. Yang satu lagi 4H volume power. Walaupun nama dia volume power, tapi beza dia 4H volume power ni setting dia memang tak terlalu strict. Macam ni kan. Above 0.2%. Above 2%. Volume pun saya kurangkan. Tidak ada persilangan moving average. Dan last 2% jugalah. Memang dikurangkan dan untuk 4H ni saja dia tak kisah pun stok tu dah naik tinggi ke, dah macam mana ke, asalkan dia cukup dunia filter, dia akan keluar. So yang ini kenapa saya tak fokus kat dia? Sebab saya tak nak, kadang-kadang sebab dia tak ada macam ni kan, dia tak ada orang kata satu benda yang saya nak halang dia. Macam ni, saya tak boleh nak halang dia sama ada harga tu dah terlalu tinggi berdasarkan pergerakan harga lah, dah terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi yang ini lebih sesuai untuk belasah apa saja, tengok, dan siapa-siapa yang pandai menilai ataupun memilih chart boleh pakai yang 4H. Yang volume power saya dah kata saya cuma limit pada RSI dia antara 50 sampai 72. Kenapa 72 saya pun tak pasti, dah lupa. Patutnya 70 kan, tapi mungkin saya suka dengan nombor 2, katanya saya pilih 72. Saya ada limitkan dia supaya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Tapi nanti kita tengok satu contoh. So ada 10, 8. Supaya kita recap jap. 18 hari bulan 6 ni minggu lepas 31, 31. Dan pada hari Senin kita ada 19. 22 hari bulan 6, hari Selasa kita ada naik sikit 21. Bermula hari Rabu ni kita dah tinggal sikit 10, semalam tinggal 3 dan hari ni 8. Daripada screener ni, hasil screener saja selepas market tutup, kita dah boleh nampak
macam mana mood market pada hari tu. Katalah kita tak tengok platform yang market trade tu, tengok hasil screener pun kita dah boleh agak dah, okey, cantik atau cantik. Ini yang saya cuba sampaikan selama ni. Bila bilangan dia sikit, mana market tu mandrum lah. Untuk dapatkan kesimpulan yang macam ni, yang mengatakan, yang saya kata bawah 10 ni, yang penting setting tak tukar sama macam saya guna. Mana atas 20 sen. Kalau bertukar walau satu ni pun, kemungkinan takkan sama apa yang saya dapat selama ni lah. Ya, kalau sama, okey, boleh follow apa yang saya cakap. So, bila saya kata bawah 10, sikit, bawah 10 mana market tu tak berapa cantik, inilah. Ni. Tapi untuk screener macam ni, untuk awak buat seminggu, macam saya tunjuk ni seminggu kan, tak cukup. At least untuk buat mana-mana screener pun, untuk awak tengok hasil screener tu okey ke tak okey, perlukan masa yang panjang. Paling tidak 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Sebab dalam 1 tahun tu kita ada the cycle dia. Ada bulan yang cantik, ada bulan tak cantik, ada macam-macam lah. Jadi cycle tu kena buat setahun. So saya dah buat benda ni sejak saya mula pakai TradingView 2018 rasanya. Dan inilah apa yang saya nampak. Setting saya tak pernah tukar daripada 2018 sampai sekarang. Inilah apa yang saya nampak. Itulah kesimpulan saya kata, kalau boleh power bawah daripada 10, market how okay, right. Untuk screener macam ni pun saya rasa saya tak perlulah nak pergi satu-satu, terlalu banyak. Mungkin boleh tengok sendirilah. Contoh macam ni, yang hijau ni menunjukkan dia ada duplicate. Duplicate maksudnya dia pernah muncul lebih daripada 2 kali dalam tempoh seminggu ni. Contoh macam Acme 2 kali masuk, Ewinti 18 hari bulan 6, lepas tu 22 hari bulan 6 ada masuk, lepas tu dia tak ada. Okay, kita tengok Ewinti sekejap. Okay, saya nak tunjuk macam contoh Capnet. Capnet Jumaat lepas tu ada, selepas tu langsung tak ada keluar. Tapi Capnet nampak naik. Ni Capnet. Okay, 18 ada. Yang ini 21 hari bulan 6. Nampak macam okey tak? Kenaikan dia lebih daripada 3% kan? Tapi kenapa tak ada dalam kita punya screener? Okay, bukan dia tak ada. Kemungkinan besar dia ada waktu pagi, tapi sebabkan dia naik tinggi ni, dia dah hilang. Kat mana hilangnya? Yang ini kita kena guna, saya kena buka RSI dulu. Kan kita kontrol kita punya ni, saya nak semua harga yang ketika tu dalam range yang ini, 70, 50. Jadi pada hari 21 hari bulan 6 ni, ada kemungkinan pagi-pagi, mungkin dia masih lagi dalam range. Jadi dia ada dalam screener bawah ni. Tapi bila petang, menuju petang, sebab dia dah lebih daripada 72, dan dia hilang daripada screener. Jadi kalau kita memang tengok screener tu, kalau kita tengok lah screener tu boleh nampak. Okay. Kalau kata nak save screener ni, hasilnya supaya kita boleh buat testing, nak tengok benda ni pernah keluar ke tak. Kat sini dia ada alert log. Okay, alert log kita akan nampak apa saja yang keluar kat dalam ni. Cuma untuk yang test ni saya tak aktifkan alert dia. Next time kalau kata nak buat juga testing, nak tengok betul ke tak sebelum ni dia pernah keluar, awak boleh aktifkan alert ni macam biasa. Okay, nak hantar ke email ke tak nak ke tak apa, as long awak aktifkan, beritahu bila expired, nanti kan dia akan keluar pop-up ke apa-apa sajalah. Asalkan dia masuk kat dalam ni, kita boleh double check balik dekat alert log ni untuk tengok dia pernah masuk ke tak. Nanti waktu tu kalau buat boleh rasalah, boleh tengok sekejap lagi dia masuk, sekejap lagi dia keluar, sekejap lagi dia masuk, sekejap lagi dia keluar. Okey, kesimpulan seterusnya, boleh tak guna screener ni untuk beli hari ni dan jual esok? Okey, jawapan saya, bagi saya untuk sepanjang ni, saya kata tak boleh. Bukan tak boleh, tapi tak digalakkan, sebab berdasarkan ini saja, yalah, kebetulan market kita ni tengah tak cantik. Dia kalau kata nak beli hari ni jual esok, dia sebab
kalau market tengah cantik lah, contoh macam Jumaat lepas ni nampak macam cantik, dia keluar terlalu banyak. So bila result yang keluar tu terlalu banyak, ada kemungkinan kita tak mampu nak pilih yang mana mempunyai peluang kenaikan yang lebih tinggi berbanding esok. Berbanding esok pula, nak naik tinggi untuk esok. Walaupun mungkin pada permulaan yang tengok nampak macam cabinet, kalau beli Jumaat lepas, Isnin boleh jual. Ya, kata Green YB beli hari ni, hari apa boleh jual, esok boleh tak? Tak boleh. Katalah contoh semalam lah, Hong Seng tak boleh juga hari ni. Ni Hong Seng dekat sini. Okey. Hong Seng pada 26 hari bulan, kebetulan boleh jual esoknya. Okey. Dari segi peratus ataupun kebarangkalian dia, saya tak rasa screener sesuai untuk beli hari ni dan jual esok. Sebab tu untuk screener yang intraday ni saya asingkan. Itu akan diceritakan dalam box trading nanti kalau kata berjaya update. Tapi saya tak galakkan guna buy today ni. Tapi saya boleh kata untuk boleh digunakan sebagai peluang-peluang nak tumpang selagi harga masih dalam orang kata masih dalam range antara stop loss dengan target. Itu boleh. Contoh yang haram ni okay. Katalah pada ketika ni kita ada stop loss dan kita ada stop loss yang telah dinaikkan, kita ada range. So sepanjang tempoh ni adalah waktu yang kalau kita guna screen ni boleh pakai lah. Macam ni kena cut. Okay, satu lagi pasal cut. Of course kalau kita dah siap pasang awal-awal stop loss order, dia dah kena lah. Dah kena. Mungkin kena, mungkin tak. Kalau kita letak jauh sikit mungkin tak kena. So katalah benda ni dah sampai merah. So kata tak letak lagi stop loss. So next candle nanti, senang cerita minggu depan, next candle ni kalau ada kenaikan sikit, waktu tu lah untuk kita boleh start jual. Kadang dia rebound balik sikit, ambil masa untuk jual. Itu yang saya cuba, saya nak bagi tahu yang ni. Yang ni ni semalam naik sikit je saya nak jual. Itulah saya cuba menggambarkan macam itulah. Jadi yang ini pun sama, kalau ada kenaikan boleh start jual. Ini bernasib baik kalau dia ada lantunan lah, ada ketikanya dia terus dia tak ingat dunia dah. Contoh ni OVH. So OVH, so kena kawasan jauh gila ni kawasan. So hari ni nampak naik sikit, so hari ni lah ambil peluang untuk jual sebenarnya. Jual dulu. Except we are wrong, kita dah salah. So untuk kesimpulan yang lain, rasanya awak kena buat sendiri. Minta maaf saya tak dapat nak cerita satu-satu stok kat sini. Rasanya saya tak berapa, bukan sebab dia banyak, sebab saya rasa macam contohlah macam ni lah QS. Sebenarnya apa yang saya tunjuk ni awak boleh buka sini. Kalau pakai Tremor Cycle, ikut je lah apa yang dicadangkan macam ni kan. Kalau rasa macam ada waktunya, sekejap saya nak tunjuk satu. Okay, Solid. Saya minta maaf dekat Solid. Saya pernah cerita dulu dekat satu video so dia dah keluar merah jadi tak nampak dia punya biru tu Okay, yang ni. Kita punya breakout kat sini, kita tunggu target dia 30 sen. High ni betul-betul cecah 30 sen saja. Dia tak lebih pun 305. Jadi sebab tu kita tak nampak T kat sini. So disebabkan katalah tak ambil profit kat sini, contoh akhirnya dia patah balik dan turun jatuh ke bawah. Ini video ni dalam Tremor Cycle ada diceritakan macam mana nak tamak ke tak apa semua tu. Ada orang betul-betul ambil dekat harga TP.
harga TP. Mana dia dah siap-siap letak harga TP. Kalau match. Ada yang kadang letak lebih sikit, ada yang letak bawah sikit sebab lah kalau 30 sen TP, baik aku ambil kat bawah sikit, confirm. Mungkin dia sampai kan. Tapi ada ketikanya bila kita letak kat 30 sen, kejap lagi dia macam nak lagi naik tinggi. Okay. Itulah kata sifat tamak. Kalau rasa susah, tak nak letak apa GTD to sell kan, boleh letak alert pada 30 sen. Jadi nanti bila sampai alert, baru tengok dalam chart sama ada nak ambil profit ke tak. Mana tak letak dulu untuk jual, tengok tapi perlu tengok ataupun terus letak 30 sen. Tapi itulah kalau dia nak naik rugi. Benda pasal rugi ni tak semuanya, tak ada yang perfect sistem. Ada ketikanya memang contoh macam ni lah, ni contoh paling baik lah. Kalau awak rasa aku nak tunggu lagi tinggi lah, dia tak sampai pun, dia cuma cecah je, tak lebih pun. Sebab tu saya contoh macam ni ada naik sikit ada yang kita tengok target dia di sini, ada lebih sikit, besok ada naik lagi. Ada naik lagi. So jadi benda tamak ni memang tak boleh nak kontrol. Tak boleh nak kontrol. Kita accept macam ni lah. Kalau awak dah letak kat target dia 30 sen tadi, contoh macam ni, 30 sen dan dia match, then okay lah. Sebab at any time, bila kita dah dapat duit tu, boleh masuk balik kalau ada signal kemudian. Betul tak? Tapi kalau rasa macam tak nak lah, aku nak tunggu nanti yang dia naik lagi, tu yang payah. Payahnya bila market macam sekarang lah kan, kurang cantik, memang kebanyakannya turun balik walaupun tak sampai target. Kalau market tu cantik, apa saja signal saya tunjuk ni kan, B awak tengok sampai target, ni sampai target, yang ni kena cut. Ini kalau cut, jual besok, lepas tu naik lagi. So kata kalau kata kita jual ada untung, jadi kita boleh standby. Tapi kalau kita jual rugi pun kita boleh standby. Macam ni kan, rugi lah bang jual. Tapi nak buat macam mana? Siapa yang kata pada ketika ini dia boleh naik balik? Tak ada kan? So kalau kata memang kita dah kira dah macam ni, kalau kata daripada harga ras close ni dah 12% rugi, kena cut. Boleh lah kalau nak tunggu, tapi soalan tu memang susah lah. Kalau awak dapat ketika ni dapat macam ni, awak tanya reminder awak, suruh dia jawab boleh cut ke, nak kena cut ke, tak nak cut ke, awak tengok dengar apa dia jawab. Cuba dengar apa dia jawab, minta nasihat dengan dia. Kalau dia kata boleh hold, ikut je lah. Sebab dia, sepatutnya awak tanya dia lah, jangan tanya saya. Saya dah buat kat sini, kena cut. Lepas tu dia naik balik lah, rugi lah saya cut itu hari. Tak ada siapa yang tahu dia nak naik ke tak. Betul tak? Takkan disebabkan semata-mata satu chart solid ni saya nak ubah stop loss ni lagi jauh. Tak boleh. Satu chart untuk cover semua, tak boleh. Okay, kita tengok kat sini lah. Contoh lah, sini beli rugi, cut. Sini beli untung, sini beli rugi, cut. Okay, sini beli untung tak lepas tu? Untung? Okay lah. Yang lain tak ada apa. Nanti kesimpulannya macam tadilah, saya dah nanti boleh dengar balik lah, ulang-ulang balik apa yang saya cakap tadi. Untuk minggu depan saya ingat nak buat satu lagi screener. Okay, saya nak buat satu lagi screener yang ini. Dan screener yang MACD ni tak boleh lah terlalu banyak. Even screener untuk trend cantik pun tak perlulah, sebab benda tu dia akan keluar banyak. Saya ingat saya nak buat yang ni, doji beranak yang aktif.
Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.